semua dah faham dah. Oh macam tu. Tapi macam mana nak create activity tu? Okay. Kita pergi dekat create activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam guru berjua pendidik. Kembali lagi bersama saya Cikgu Syamira dalam tutorial menggunakan beberapa aplikasi yang mana boleh merancangkan lagi sesi PDPR dan PDP di dalam kelas. Hari ini, saya tidak sabar untuk menunjukkan tutorial menggunakan aplikasi WordWall yang mana ianya dalam kategori permainan dalam talian. Okey, pertama sekali, kita pergi kepada Google dan kita search WordWall di Google Search. Okey. Kita akan pilih https wordwall.net ni. Kita klik. Ini adalah laman utama aplikasi WordWall ini. Okey. Jadi, apa yang menariknya tentang WordWall ni adalah ianya mempunyai banyak permainan, features yang boleh digunakan sebagai sesi ringkasan selepas habisnya cikgu mengajar di dalam kelas, cikgu boleh gunakan ini sebagai ringkasan terhadap pembelajaran yang dilakukan pada hari tersebut. Okey, sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, marilah kita lihat kepada featuresnya terlebih dahulu. Ini adalah yang tadi adalah homepage, sekarang ini adalah features. Okey. WordWall ni adalah merupakan satu interactivities dan juga printables, aplikasi printables. Maksudnya, kita boleh create satu permainan yang telah disediakan. Apabila kita create, kita share link permainan yang telah kita create tadi kepada anak-anak murid kita dan juga bahan tadi kita boleh print. Yang menariknya adalah kita boleh print. Sebab apa? Sebab sebagai guru sekolah rendah, kita mestilah mempunyai satu bahan maujud yang boleh dipegang oleh anak-anak murid kita. Jadi apabila kita print, kita boleh bagi kertas yang kita telah print tadi kepada anak murid dan mereka boleh jadikannya sebagai rujukan dan bahan ulang kaji. Okey. Mari kita lihat kepada price plan terlebih dahulu. Okey. Untuk WordWall ni, kita ada 3 kategori iaitu basic, standard dan juga pro. Kalau basic ni free lah. Makna kata apabila kita create account WordWall ni, automatik kita akan dapat segala kelebihan dalam basic ni. Tetapi, jika kita ada sedikit wang dan subscribe kepada standard dan juga pro, kita akan mendapat features yang lebih menarik dan lebih hebat lagi. Okey, kita pergi pada interactivities dulu. Kalau untuk basic dan standard, kita akan mendapat 18 interactivities ni. Ianya termasuklah quiz, match up, find the match, group sort dan lain-lain. Bagi saya sebagai seorang cikgu, 18 ni dah cukup banyak dah. Tetapi kalau kita upgrade lagi kepada pro, kita boleh ada kelebihan sebanyak 33 interactivities. Maksudnya lebih banyaklah permainan yang boleh kita tunjukkan. Makna kata kalau kita subscribe kepada pro ni, kita boleh buat aktiviti yang lebih menarik, yang lebih hebat, yang mana kalau murid kita main kita punya permainan tu macam wow, cikgu ni extra betul lah cikgu saya ni. Maksudnya kita punya aplikasi tu lagi hebat daripada cikgu-cikgu yang lain. Dan ianya bagi saya taklah begitu mahal. Hanya RM15 satu bulan. Untuk printables pula, maksudnya bahan yang boleh di-print. Untuk basic, maafkanlah, ianya tak boleh di-print. Maksudnya kita hanya boleh buat untuk interactivities je. Kita boleh create permainan, kita share link. Ataupun kita tunjuk permainan tu dalam kelas. Tapi untuk standard dan pro, kita tambah sikit duit untuk subscribe, kita boleh print permainan yang kita buat tadi. Tapi bukan semua permainan lah yang boleh print. Ada 16 permainan yang boleh print iaitu airplane, anagram, crossword dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah number of resources you can create. Iaitu kalau kita nak create satu permainan tu, berapa kita boleh create. Kalau untuk basic, kita hanya boleh create sebanyak 5 saja. Kita hanya boleh cipta 5 saja permainan. Dan kalau dah lebih limit, kita kena delete kita punya permainan yang lama. Baru boleh cukup kuota 5 tu. Tapi kalau untuk standard dan pro, unlimited iaitu tidak terbatas. Cikgu boleh create 10 ke 100, 1000, sejuta. Maksudnya kalau cikgu tak delete, banyak tu lah ada dalam wall. Tapi kita boleh kena spend sikit lah duit. Kalau untuk standard, RM10 satu bulan. Dan untuk pro, RM15 satu bulan. Alang-alang bagi saya lah, kalau nak subscribe standard ni, macam ibunya features tu lebih kurang sama dengan basic. Apa kata kita tambah lagi sikit RM5, kita subscribe kepada pro. Kita subscribe kepada pro, hanya RM15 satu bulan. Macam promote lah pula. Okay, jadi tanpa membuang masa, mari kita login ataupun saya akan
tunjuk cara menggunakan WordWall. Okey. Nampak tak butang login ataupun sign up ni? Okey, kalau login ni untuk orang yang dah ada akaun WordWall ni. Tapi untuk sign up, bagi cikgu-cikgu yang belum ada akaun WordWall. Bagi saya, jangan bimbang. Sign up hanya mengambil masa 5 saat saja dan kita boleh terus masuk ke dalam aplikasi ni. So, saya pergi login lah sebab saya telah mempunyai aplikasi ni. Dan kalau tak ingat password kita punya email tu, terus tekan sign in with Google dan automatic kita terus masuk ke dalam kita punya aplikasi ni lah. Ni saya punya kod ID U78776999. Okay. Pertama sekali kita tengok satu persatu. Jangan bimbang, saya akan terangkan satu persatu cikgu-cikgu sekalian. Okay, kita pergi dekat community terlebih dahulu. Okay, community ni adalah permainan yang telah dibuat oleh guru-guru atau siapa sahajalah di seluruh dunia yang menggunakan WordWall ini. Jadi, kita boleh gunakan sebagai rujukan ataupun kalau kita masa tu dah tergesa-gesa, esok nak ajar dah, tak buat lagi bahan, kita boleh guna bahan ni. Maksudnya kita tunjuk kat anak-anak murid. Tapi katalah yang ni cikgu pinjam daripada sekian-sekian contoh ni daripada teacher Hidayah. Maksudnya kita gunakan yang orang telah buat dan mungkin orang ni bagilah sebab dia dah publikkan untuk kita semua. Okey. Jom kita try main. Okay, saya pilih ni nombor 1 hingga 100 Bypassia Bokri 2021. Ia hanya berbentuk kuis. Mari kita lihat bersama-sama. Okey. Maksudnya kalau kita paparkan dekat dalam kelas menggunakan LCD nanti, ini yang murid-murid kita akan lihat. Kita boleh besarkan skrin lah, tapi saya nak tunjukkan full screen. Saya tak tunjuk full screen, hanya dalam bentuk macam ni saja. Tengok menarik kan? Jadi anak-anak murid kita cakap, apa ni cikgu apa ni? Jadi kita boleh menarikkan lagi kita punya PDPR ni. Okey. Contohnya kita tunjuk dekat LCD, lepas tu kita tanya, okey, nombor 26, lepas nombor 26 nombor apa? Lepas tu ramai-ramai dalam kelas, nombor 27. Lepas tu kita pun tekanlah 27. Sebenarnya kuis dalam talian ataupun permainan dalam talian ni sangat menarik kerana apa? Kerana dah menjadi fitrah seorang kanak-kanak, ianya sangat suka ke permainan daripada belajar. Jadi kita kena aplikasikan belajar dalam bermain, barulah murid-murid kita seronok dalam sesi pengajaran dan pembelajaran itu. Okay, jadi saya terpaksa skip lah sebab ianya akan main masa. Public activities ni kita tak perlu nak create. Kalau kita tak ada masa dan kita nak cepat, kita boleh cari je topik yang kita inginkan, copy link dan send dalam grup kelas yang ada bersama kita dan anak-anak murid tu. Dan kita suruh mereka jawab dan send markah dalam grup kelas. Macam tu. Sebab apa? Sebab kalau kita guna public ni, kita tak boleh nak detect siapa yang dah buat, siapa yang tak buat. Jadi buktinya boleh screenshot je lah. Sebab tu kita kena create sendiri kita punya permainan, barulah kita boleh detect. Siapa yang tak buat ni, berapa markah anak murid kita. Baru kita boleh detect satu persatu. Itu untuk community. Untuk my activities adalah activities ni adalah kita boleh create lah aktiviti kita sendiri. Mari saya ajar satu persatu. Okey, yang pertama nampak tak ni? Butang new folder. Okay. Untuk cikgu yang mengajar lebih daripada satu subjek dan kita nak susunlah lagi nampak teratur, kita boleh lah. Okay, dan saya dah ada file bahasa Melayu, nampak tak ni? Saya akan buat satu lagi, geografi. Geografi. Create. Jadi, kalau kita dah create satu permainan, kita boleh drag masuk dalam. Okay, ni dalam geografi. Yang ni dalam bahasa Melayu. Barulah nampak lebih teratur. Macam tu. Dan juga nampak tak 3 butang ni? Okay, kita boleh rename ataupun kita boleh move serta kita boleh delete. Okay, kita tekan balik. Nampak tak ni? Ni permainan yang saya telah create. Apa? Jangan bimbang. Kalau tak pandai nak create permainan, saya akan ajar sebentar lagi. Untuk permainan ni, nampak tak ada 3 butang ni? Kita tekan. Nampak tak ada open in new tab, share, edit content dan satu persatu ni. Okay, kalau open in new tab, maksudnya kita bukalah dekat tab lain. Nampak tak? Lepas tu, kalau kita share, share ni adalah untuk kita publikkan. Maksudnya kita ni baik hati. Kita nak juga cikgu-cikgu lain boleh guna kita ni bahan. Kita pun share dekat my community tadi tu. Macam tu. Kita tekan publish lah nanti. Lepas tu, button lain pula adalah edit content. Kita rasa tadi kita buat 5 je soalan. Nak tambah lagi jadi 10 atau 15 soalan. Kita tekan je edit content. Kalau rename, kita boleh namakan balik lah. Mungkin tadi kita tertypo. Apa tu? Macam mana ni? Tak boleh nak backing ke? Boleh, jangan bimbang. Kita tekan je rename balik. Kalau duplicate ni adalah untuk kita benda yang sama. Untuk kita duplicate lah permainan itu tadi. Kalau untuk move, kalau delete lah. Kalau move, kita bergerak kepada file yang lain. Kalau embed ni, kita tekan embed. Okay, yang ni,
kita copy HTML ni, link ni, kita copy, kita send dalam grup kelas. Kita copy, send dalam grup kelas. Kita kata, okay semua ni kuis yang cikgu telah buat. Cikgu nak semua tekan link ni dan jawab semua soalan. Maksudnya kita nak share kepada anak-anak murid kita lah. Tak adalah untuk my community. Untuk anak-anak murid kita saja. Ianya dalam komuniti yang lebih kecil, bukan yang besar. Macam tu. Wujud tu. Okay, sekarang ni saya nak ajar kepada create activity. Tadi saya kata untuk basic ada berapa? Ya, ada 18 semua sekali ya. Ada 18. Inilah yang free tu. Quiz, match up, find the match, group sort, game show quiz dan lain-lain lagi. Dan untuk pro, untuk orang yang subscribe RM15 satu bulan tu, kita ada lagi banyak tau. 33 tambahan sebanyak beberapa belas. Kita ada word search, hangman, true or false dan lain-lain tak. Banyak tu. Jadi nak ajar semua tu sangat mengambil masa. Jadi saya akan pilih salah satu permainan dan kita buat sama-sama. Nanti yang lain, cikgu-cikgu atau siapa yang menonton ni, bolehlah cuba sendiri di rumah. Okay. Yang mana saya nak pilih ni? Okay, saya nak ambil apa yang macam menarik sikit nak ambil airplane lah. Kita ambil airplane. Okay. Question yang pertama kita boleh pertama kita boleh tambah activity title. Contohnya kita ajar apa? Kata nama am lah misalnya. Kata nama am. Okay. Lepas tu kita boleh tambah instruction juga. Mungkin ada orang tak faham kot. Ni kena buat apa ni? Tiba-tiba soalan lalu. Jadi kita boleh tambah instruction terlebih dahulu untuk memudahkan sesi PDPR tadi. Dan kita boleh tambah questions, soalan. Pertama kita boleh tambah gambar tau. Okay, gambar ni kita boleh search dalam ni lalu ataupun kita boleh upload daripada kita punya laptop. Okay, sebelah saya nak cari apa contoh kata nama am. Okay, hospital. Kita search. Banyak tu gambar hospital. Yang mana lagi yang senang? Jadi kita pilihlah gambar yang lagi baik. Kita pilih gambar yang lagi jelas supaya murid-murid kita ni senang nak identify tu hospital. Nanti nampak macam gambar rumah lah pula. Maafkan saya internet. Lepas tu kita pun tulislah hospital. Macam tu. Okay, kita tekan. Okay, ni jawapan dia kan. Sorry, maafkan saya. Saya telah tergesa-gesa tadi. Okay, untuk answer kita boleh tambahlah satu betul. Okay, contohnya apa? Rumah lagi kereta. Sorry. Maafkan saya. Kereta. Apa lagi? Telefon. Telefon. Beberapa kata nama. Lagi. Okay. Sorry. Kita sebenarnya nak tukar tau. Yang ni betul, yang ni salah. Okay. Saya pun pening. Maafkan saya. Hospital yang ni betul. Apalah. Ni salah. Okay. Tekan done. Dia pun saving activities tu. Dan kita boleh lihat macam mana bentuk lepas dia dah siap tu. Mari kita tengok. Kita tekan start. Lepas tu pergi kat sini. Betul. Macam tu. Faham tak? Itu cara bermainnya. Okay, mungkin kata, cikgu dah tulis dah. Tapi ada setengah pelajar yang tidak dapat mengecam huruf. Yang ni sesuai untuk murid darjah 2, darjah 3 lah, tahap 1. Macam itulah caranya. Dan nanti murid akan dapat skor dan time. Maksudnya, dia nombor berapa. Atau berapa masa yang dia ambil untuk selesaikan semua soalan tadi. Semuanya, cikgu boleh tahu dan murid yang menjawab tu pun boleh tahu. Okay, macam tu. Okay. Nampak tak? Ni. Kita nampak tak? Saya drag kata nama am tadi ke dalam file bahasa Melayu. Nampak? Okay. Jadi, kita tahu dalam file bahasa Melayu ni, kita boleh create lagi banyak-banyak aktiviti. Kita create aktiviti dulu, nanti kita drag masuk dalam file bahasa Melayu. Boleh nampak lebih teratur. Macam tu. Dan kita boleh juga buang data sampah. Contohlah. Sorry. Nak tunjuk mana tadi? Okay. Contohnya, kita rasa macam, ni tak sedap lah nak buang lah file ni. Kita emptykan dia. Macam tu. Maksudnya kita buang lah. Sebab kan kita kan limit 5 je kan. Adalah setengah kuis yang kita kena buang. Sebab tak cukup space tu. Jadi tak apa je.
Jadi kalau nak lebih, nak unlimited, subscribe untuk pro. Macam tu. Okay. Kita aktiviti lain pula. Nampak tak? You have 2 of your 5 resources. Maksudnya kalau dah limit 5, dah tak boleh buat dah permainan. Sebab tu je kita punya limit. Ni nak kita subscribe lah sebenarnya. Jadi, nak buat apa pula? Tak banyak je punya permainan. Dan permainan ni sangat menarik. Okay, random wheel. Random wheel ni bagi saya, macam kita cikgu kan. Kita tengah mengajar. Lepas tu kita nak tanya soalan. Dalam Google Meet tu. Tapi tak ada siapa nak jawab. Jadi saya ada penyelesaiannya untuk cikgu. Kita letak nama-nama murid kita. Contohnya Ahmad. Lagi siapa lagi? Abu. Lagi Ali. Contohlah 3 orang je dalam kelas ni. Okay. Lepas tu kita kata, oh tak ada siapa nak jawab ya. Jadi cikgu pun buka random wheel. Cikgu pun spin. Siapa yang terpilih tu? Abu. Abu ke? Abu. Jadi cikgu boleh panggil Abu. Abu yang kena jawab. Biar berdebar-debar lah murid semasa kelas PDPR tu. Macam tu lah. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Untuk permainan-permainan lain, kalau saya nak ceritakan, memang masa sangat menceburui kita lah. Jadi cikgu-cikgu atau siapa yang menonton ni boleh terus kat sendiri pelbagai permainan ini. Dan bagi saya rate aplikasi ni 10/10 kerana sangat menarik. Lagi menarik kalau kita subscribe kepada Pro. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita jumpa dalam tutorial yang seterusnya.